Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati barisan Ariatan Kuasa Surau, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali lagi kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana kita masih lagi diberikan kekuatan, kesempatan pada pagi ini untuk kita sama-sama hadir ke surau. Kita mulakan hari kita dengan sesuatu yang terbaik untuk membuktikan bahawasanya kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas utama kita adalah hamba Allah, sebagaimana kita bila masuk pejabat untuk membuktikan yang kita adalah pekerja pada satu-satu syarikat. Pertama sekali yang kita buat adalah kita lapor diri dulu, pajkat dan sebagainya. Maka begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan kita ni hamba Allah, pertama sekali yang kita lakukan selepas kita direhatkan seketika adalah kita melaporkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kita memulakan hari kita dengan cara kita mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kita tutup hari kita juga dengan mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara kita membaca doa sebelum kita tidur, menyerahkan diri kita kepada Allah. Bismillahi wada'tu jambi, ataupun Bismikallahumma ahya wa amut, dengan makna kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan permulaan yang baik ini merupakan juga satu petunjuk dan isyarat kepada penutup yang baik, insya-Allah. Husnul bidayah menunjukkan kepada husnul khatimah. Dan satu kata hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, man asyraqat nihayatuhu man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa yang permulaannya itu cemerlang, insya-Allah pengakhiran nanti juga cemerlang. Walaupun apa yang dimaksudkan dalam kata hikmah ini, siapa yang hidup di dunianya hebat, cemerlang, insya-Allah akhirat nanti juga cemerlang. Maka boleh juga kita maksudkan siapa yang permulaannya dijaga baik dan sebagainya, insya-Allah penutupnya juga akan jadi baik, mudah-mudahan insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah dalam kesempatan yang ada pada pagi ini kita akan menyambung kuliah kita berkaitan dengan alam akhirat. Dan kita sedang membincangkan tentang tajuk An-Nar ataupun neraka, terkhususnya tentang penghuni-penghuni neraka. Pagi ni kita nak tengok kepada
saiz tubuh ahli neraka. Kita mulakan dengan saiz tubuh ahli neraka. Dalam beberapa hadis yang sahih, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, Nabi SAW bersabda, "Ma baina minkabail kafir masiratu salasati ayyamin lirrakibil musri'." Nabi kata, jarak antara dua minkabai ini, bahu ke bahu ni, lebar. Lebar badan orang kafir itu dalam hadis ini tak disebut dalam neraka, tetapi dalam beberapa hadis yang lain disebut dalam neraka adalah selebar 3 hari perjalanan dengan tunggangan yang laju. Maknanya nak tengok saiz tubuh ahli neraka. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, dirsul kafir atau nabul kafir mislu uhudin wa ghiladu jildihi masiratu salas. Gigi orang kafir dalam neraka itu seperti bukit Uhud besarnya, dan tebal kulitnya sejauh 3 hari perjalanan. Nak cerita, ahli neraka ni bila dia masuk dalam neraka, Allah Ta'ala akan besarkan tubuh dia. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa luasnya neraka tu. Sebab dalam hadis yang lain, setiap kali ahli neraka ni dilemparkan masuk ke dalam neraka, neraka akan berkata, hal min mazid, adakah lagi yang nak ditambah? Maknanya masih lagi ada ruang. Dalam keadaan ahli neraka tu dibesarkan tubuhnya. Baik, di sana ada lagi beberapa hadis yang lain, antaranya hadis yang menyatakan tebal kulit ahli neraka itu, dalam yang ini kata 3 hari. Dalam hadis yang lain mengatakan banyak 42 hasta, dan begitulah seterusnya. Tuan-tuan, kenapa tubuh ahli neraka ini dibesarkan? Kenapa dibesarkan? Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis-hadis ini, tujuan Allah Ta'ala membesarkan tubuh ahli neraka ini supaya mereka lebih merasakan seksaannya, azabnya. Bukan satu kemuliaan, tetapi lebih kepada satu penyeksaan, supaya merasa betul-betul bagaimana seksaan azab dalam neraka. Mungkin akan ada yang berkata, dalam hadis ni Nabi sebut kafir, bagaimana status yang lain? Maka tuan-tuan, di sana ada beberapa lagi riwayat yang tidak menyebut perkataan kafir. Sebagai contoh daripada Zaid bin Arqam, innar rajula min ahli an-nar la yu'azzimu lin-nar hatta yakuna ad-dirs min adrasihi ka Uhud, rawahu Ahmad. Sesungguhnya penghuni neraka itu akan dibesarkan untuk dibakar dalam neraka, sehingga giginya saja menyamai, satu giginya menyamai bukit Uhud. Jadi kata para ulama, ini umum sifatnya kepada ahli neraka. Kenapa disebut kafir? Sebab orang kafir ni memang masuk ke dalam neraka, di samping penghuni-penghuni neraka yang lain. Sebab itulah kita pada hari akhirat ni kebanyakannya kita akan ada dua rupa bentuk kita, 2 atau 3. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, itu satu bentuk dah, ikut siapa kita di dunia. Dan wal'iyazubillah, bagi yang masuk neraka, tubuhnya diberikan satu bentuk tubuh berbeza pula. Dan bagi yang masuk syurga, diberi bentuk tubuh yang berbeza. Jadi 3 keadaan bagi yang melalui ketiga-tiganya lah. Mudah-mudahan kita 2 bentuk sahaja, ketika dibangkitkan di padang mahsyar dan ketika dimasukkan ke dalam syurga. Bila masuk dalam syurga ni, dia sempurna lah. Nanti kita akan tengok tajuk syurga. Baik. Kemudian kita lihat pula makanan dan minuman ahli neraka. Sandarkan Al-Quran dan hadis, mungkin tidak semuanya, tapi kita melihat beberapa contoh makanan dan minuman ahli neraka. Nanti kita akan tengok betapa dahsyatnya makanan dan minuman ini. Kalau kita diberi pilihan di dunia, kita tidak akan makan atau minum. Tapi kenapa
ahli neraka dia akan makan juga makanan dan minuman ini. Sebab ahli neraka ni dia tidak ada pilihan. Dia teramat lapar dan dahaga, maka tidak ada ruang untuk memilih makanan dan minuman. Mana yang ada, itulah yang dia minum. Berbeza dengan ahli syurga yang mereka masuk ke syurga tanpa lapar dan dahaga. Tanpa lapar dan dahaga. Mereka masuk syurga, makan dan minum dalam syurga itu sekadar menikmati apa yang ada. Bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga. Ahli neraka, dia tidak ada pilihan. Dia mesti makan, mesti minum, walaupun keadaan makanan dan minum tu makanan dan minuman tersebut amat dahsyat, amat dahsyat. Kita tengok dulu beberapa jenis makanan. Antaranya adalah dari'. Allah sebut dalam surah Al-Ghashiyah, laisa lahum ta'amun illa min dari', la yusminu wa la yughni min ju'. Kata Allah Subhanahu wa taala, tiada makanan bagi mereka. Siapa? Ahli neraka, melainkan pokok-pokok dari'. Pokok dari' ni tuan-tuan dikenali oleh masyarakat Arab sebagai satu pokok yang melata, tumbuh di bumi yang panas, gersang dan mempunyai duri-duri yang keras. Maknanya pokok ni, jangan kata orang, binatang pun tak makan. Jadi bila Allah sebut dari' sebagai makanan ni, satu perkara yang cukup dahsyat. Bagaimana pokok yang berduri keras itu dijadikan makanan oleh ahli neraka. Walaupun hakikat dari' yang sebenar dalam neraka jauh lebih dahsyat. Ya? Sebab Allah Ta'ala bertujuan, Allah sebut perkataan dari' ini nak menghampirkan gambaran itu. Sebab dari' sebenar dan neraka tak ada siapa tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jadi Allah nak dekatkan gambaran itu. Paling tidak bila kita tengok tumbuhan tu dekat dunia, kita rasa Allah, macam mana nanti ahli neraka dia akan pepak dan makan makanan ini. Kita pun tak sanggup, bukan sekadar makan, nak pegang pun kita tak mau. Baik. La yusminu wa la yughni min ju'. Dan mereka makan sungguh-sungguh tanpa menggemukkan atau mengenyangkan. Maknanya berterusan makan. Sifat orang makan tak kenyang macam mana? Dia makan. Itu sifat ahli neraka. Dia makan tidak kenyang. Makan sebagai makanan itu sebahagian daripada azab. Baik, itu dari'. Kemudian zakum. Yang ni kita selalu jumpa dalam Al-Quran, perkataan zakum. Zakum adalah sejenis tumbuh-tumbuhan. Walaupun ahli botani moden mereka cuba untuk menentukan identiti spesies zakum ini. Dan satu kajian mereka berpandangan, ada yang pandangan zakum ni sejenis kaktus, pokok kaktus yang dia mempunyai kepala yang banyak dan hodoh. Ada gambar tu dalam kepala saya, nak cerita susah. Tapi dia sejenis pokok kaktus yang mana atas pokok kaktus tu dia banyak macam kepala kecil dan kelihatan begitu hodoh. Walaupun tidak ada kesepakatan identiti zakum yang sebenar, tapi Allah Subhanahu wa taala cerita bahawasanya zakum ini dia tumbuh di dasar neraka. Yang paling dahsyat. Rupa mayang buah dia seperti kepala-kepala syaitan. Nak cerita dahsyatnya pemandangan pokok zakum itu. Allah Ta'ala firman surah Ad-Dukhan ayat 43 hingga 46. Inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun kaghalil hamim. Kaghalil hamim. Tengok apa akibat orang yang makan zakum ini, buah zakum ini. Ingatlah sesungguhnya pokok zakum, buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa, yakni dalam neraka. Makanan ini pula panas seperti tembaga cair mendidih dalam perut. Maknanya dia lapar. Bila dia makan zakum ni dia jadi macam tembaga cair dalam perut. Mana teramat panas. Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Ini zakum. Maknanya kalau diberi pilihan, tak ada siapa yang akan makan. Tetapi masalahnya tiada pilihan. Sebagai tambahan kehinaan kepada ahli neraka. Ini kata neraka ni tempat azab, ya, tempat azab.
Yang ini pula surah As-Saffat, Allah menceritakan mayang atau buah pokok zakum ini seperti kepala-kepala syaitan. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Buah-buah tal' ni buah yang baru muncul daripada mayang itu, seperti kepala-kepala syaitan. Kita pun tak pernah tengok kepala syaitan ni macam mana rupanya. Yang kita tengok itu hanya orang yang cuba gambarkan. Mungkin betul, mungkin tidak, dan itu hanya jelmaan. Hakikat sebenar kita tak tahu. Cuma kita telah ditanamkan dalam otak kita ni bahawa syaitan ni seburuk-buruk makhluk. Makna orang tak lukis syaitan ni dengan rupa parah yang cantik. Orang akan lukis paling hodoh untuk menampakkan kegerunan. Maka begitulah juga Allah cuba nak gambarkan. Kamu kalau kamu lihat pokok zakum ni, jangan kata pokok, buah dia sahaja dah macam kepala-kepala syaitan. Fa'innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Ahli neraka dia akan makan. Hodoh macam mana takut buah itu, mereka akan makan dan penuhkan perut mereka. Summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Lepas mereka makan buah zakum tu, mereka akan beri pula minuman, iaitu air panas yang menggelegak. Terlampau panas. Nanti kita tengok cerita air panas pula. Dalam hadis Nabi bersabda, "Lau anna qatratan minaz zakum qatarat fi darid dunya la afsadat ala ahli al-ardi ma'ayishahum fa kaifa biman yakunu ta'amu." Nabi kata, andai kata cebisan daripada zakum ini jatuh atas dunia, nescaya akan merosakkan kehidupan penduduk dunia ini. Bagaimana nasib orang yang makan buah tersebut? Maknanya lagi dahsyatlah tuan-tuan. Jatuh cebisan sahaja telah memusnahkan kehidupan penduduk di dunia. Seterusnya jamrah nar, ketulan-ketulan batu dalam neraka yang menyala-nyala itu. Surah An-Nisa ayat 10, Allah Ta'ala firman, "Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Siapa yang makan harta anak yatim secara zalim, dia ambil tanpa hak, digunakan anak yatim ni sebagai peluang dia untuk jadi kaya, pamannya, maka sebenarnya yang dia makan itu adalah api-api neraka dalam perutnya. Nampak macam seronoklah, dapat boleh mengaut keuntungan, tapi yang dia makan itu sebenarnya adalah api-api neraka, ketulan-ketulan api neraka. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 173, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim." Golongan yang menyembunyikan kebenaran yang terdapat dalam Alkitab. Ayat ni bukan sekadar merujuk kepada Bani Israel, juga kepada kita, yang menyembunyikan kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Dia tahu, tetapi sengaja dia tidak berkata dengan kebenaran tersebut kerana kepentingan-kepentingan lain. Maka golongan ini, yang mereka masukkan ke dalam perut mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah api neraka itu sendiri. Maknanya mereka kenapa mereka tak kata kebenaran tersebut? Kerana makanan lah, kerana periuk nasi dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala, yang mereka masuk dalam perut itu sebenarnya adalah api-api neraka. Nanti pada hari akhirat mereka akan makan api-api neraka tersebut. Seterusnya, kalau minuman adalah hamim. Hamim ni air panas yang menggelegak, keterlaluan panasnya. Maknanya had maksimum. Kita pun tak tahu nak kata bagaimana, tapi terlalu panas. Yang ini adalah minuman kepada ahli neraka. Kalau kita bandingkan ahli syurga, mereka minum melalui gelas-gelas, gelas-gelas yang tersusun, minum sebagai satu kemuliaan, penghormatan. Ahli neraka dia minum macam mana? Ahli neraka dia tidak ada gelas. Ahli neraka dia minum seperti mana unta sakit minum.
Unta sakit minum ni, maknanya dia akan suar muka dia ke dalam air. Dia tak boleh kawal dah. Kadang-kadang termasuk dalam air tu. Maknanya dia minum dengan cara dia suar muka dia, dia halakan muka dia kepada air, dia minum seperti mana unta tadi minum. Tuan bayangkan, yang diminum itu air yang teramat panas. Makna masak isi di muka ni. Ya, Allah Ta'ala firman, fasharibuna alaihi minal hamim, fasharibuna syurbal him. Mereka akan diberikan minuman air yang teramat panas, dan mereka minum seperti mana unta yang berpenyakit minum. Unta penyakit minum ni, dia minum dalam keadaan yang begitu. Dan yang kedua, dia sentiasa minum. Dia tak puas. Jadi dia suar muka dia dan minum air tersebut. Baik. Seterusnya, Rislin dan Ghassaq. Rislin dan Ghassaq. Rislin dan Ghassaq ni tuan-tuan, lebih mirip kepada makanan ahli neraka. Sejenis cecair, tetapi cecair pekat, ya? Iaitu cecair yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Tubuh ahli neraka ni bila dia dibakar dalam neraka, lemak-lemak tu, yang pekat tu dia akan keluar. Maka yang tu akan terkumpul menjadi makanan dan minuman kepada ahli neraka. Baik. Allah Ta'ala firman surah Al-Haqqah ayat 35 hingga 37, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Bagi ahli neraka tidak ada teman yang dapat bantu dia. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan melainkan daripada air danur. Diterjemahkan air danur. Para ulama menterjemahkan ghislin dengan beberapa makna. Antaranya ialah cecair yang keluar daripada tubuh ahli neraka, cecair pekat. La ya'kuluhu illa al-khati'un, tidak akan makan melainkan orang yang salah, yakni orang yang melakukan perbuatan dosa. Begitu juga dalam ayat yang lain, surah Shad, hadza falyazuquhu hamimun wa ghassaq. Ini sejenis azab seksa, maka hendaklah mereka merasainya, air panas yang menggelegak dan air danur yang mengalir. Jadi ringkasannya, Rislin dan Ghassaq itu, kalau kita lihat perbincangan ulama tafsir, sama ada cecair yang mengalir daripada kulit ahli neraka apabila dibakar, cecair daripada kemaluan penzina, ataupun yang ketiga cecair busuk daripada daging ahli orang kafir, dan yang keempat perahan ataupun jus ahli neraka tu. Maknanya bila bakar, macam mana kambing kita tengok, bila kita bakar kambing tu dia menitik-nitik lemak itu, maka barangkali lebih kurang demikianlah yang disebut sebagai Rislin ataupun Ghassaq tersebut. Jadi tuan-tuan, benda-benda yang memang kita tak sanggup pun, tapi inilah hakikat neraka, tempat azab. Tidak ada langsung sebarang bentuk kemuliaan, penghormatan, tidak ada. Semata-mata azab. Hatta makanan sekalipun. Sadid. Seterusnya sadid. Sadid ni dia lebih kepada air bisa yang keluar di tubuh tu. Orang yang ada kudis, dia keluar cecair putih, itu sadid. Sadid juga digunakan untuk air seperti nanah, itu sadid. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Di belakang mereka itu adalah neraka Jahannam, dan akan diberi minum daripada air sadid. Dan terjemahan dia terjemah air danur juga. Tapi sadid ni dia tidak seperti Rislin dan Ghassaq. Ghassaq ni lagi pekat dia. Air sadid ni dia kurang sikit pekatnya, macam air bisa lah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuh wa ya'tihil mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi azabun ghaliz. Ia meminumnya dengan terpaksa dan hampir-hampir tidak dapat diterima oleh tekaknya, kerana busuknya air tu. Maknanya macam kita lah, minum sesuatu yang busuk tu nak telan pun tak boleh. Dan ia didatangi penderitaan, maut dari segala arah, sedangkan ia tidak pula mati. Ini ahli neraka.
Maknanya dia menderita dari segenap sudut, tapi tak mati-mati dah. Kalau mati tak apalah, selesai satu cerita, penderitaan yang seketika. Tapi yang ini berpanjangan dalam neraka. Inilah tuan-tuan yang kita sebut sebagai azab dalam neraka. Makanan saja ni tuan-tuan belum lagi azab ni sebenarnya. Ni baru cerita tentang makanan minuman ahli neraka, belum lagi azab. Tetapi makanan dan minuman ini sudah menampakkan bagaimana dahsyatnya neraka tersebut. Baik. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Inna 'ala Allahi 'ahdan liman syaribal musakkirat liyusqiyahu tinatal khabal." Qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Qala 'irqu ahli an-nar atau 'asaratu ahli an-nar. Nabi kata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadi satu ketetapan bagi Allah untuk orang yang minum air yang memabukkan, arak, yang mana Allah akan bagi dia minum sejenis minuman, iaitu tinatul khabal. Baik. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu tinatul khabal? Maka kata Nabi SAW, irqu ahli nar, peluh ahli neraka, au asaratu ahli nar, jus ataupun air yang keluar daripada tubuh ahli neraka. Ini tuan-tuan menunjukkan betapa dahsyatnya makanan dan minuman ahli neraka. Baik. Seterusnya muhl. Muhl ni adalah sejenis cecair seperti tembaga yang mendidih. Kalau tadi hamim. Hamim ni air biasa yang panas tu. Muhl ni pula seperti minyak pekat yang mendidih, tembaga yang mendidih. Ini juga menjadi sebahagian daripada minuman ahli neraka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahf ayat 29, tengah-tengah tu Allah firman, wa in yastaghithu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sasy syarab wa sa'at murtafaqa. Dan apabila ahli neraka ni mereka minta tolong, minta minuman, dalam neraka ni terlampau dahaga, mereka minta minuman, maka mereka diberikan minuman daripada al-muhl, cecair pekat ni, menyebabkan masak muka mereka. Masak muka mereka. Mereka diberikan minuman seperti tembaga cair yang membakar muka mereka. Ialah, tuan-tuan nak minum, nak kena pergi suar muka ke dalam air itu, sedangkan air itu terlampau panas. Maka bagaimana akan berlaku pada muka? Hangus, terbakar. Sebab tu tuan-tuan, bila kita tengok hadis yang lain, bagaimana rupa bentuk ahli neraka ni, bila dikeluarkan daripada neraka masuk ke syurga, Nabi bagi satu perkataan je, wa kanu fahama, mereka seperti arang. Nabi kata, mereka seperti arang. Maknanya hitam, sehitam-hitamnya. Kenapa? Kerana ni seksaan dan bakaran ahli neraka. Baik. Apakah itu al-muhl? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, Nabi bersabda, ka'akriz zaid, yang kata muhl ni seperti pati minyak itu. Minyak ke atas, yang bawah yang pekat. Seperti pati minyak. Fa idza qaruba wajhuhu saqatat farwatu wajhihi fi. Ahli neraka ni bila dia dekatkan wajahnya untuk minum al-muhl itu, maka akan gugur satu persatu cebisan muka dia. Cebisan muka dia. Nak cerita masak lah. Macam mana daging yang empuk, kita tengok pada tulang tu, kita sikit je ambil sudu, dia dah jatuh dah. Maka begitulah keadaan ahli neraka, berguguran isi di muka sebab dia nak minum dahaga itu. Ini semua tuan-tuan menunjukkan betapa azabnya neraka. Baik. Seterusnya tuan-tuan, kita nak tengok pula jenis-jenis seksaan dalam neraka. Baru kita nak tengok azab. Ini baru makanan dan minuman. Sekarang kita nak tengok pula azab dalam neraka. Bagaimana bentuk-bentuk azab dalam neraka. Ini juga
Kita tak cerita kesemuanya, tetapi sebahagian. Nak menggambarkan betapa dahsyatnya neraka. Tujuan tidak lain bukan tuan-tuan, agar dalam kehidupan ini kita berhati-hati, kita tidak sengaja melemparkan diri kita dalam neraka dengan kerja buat kita sehari-harian. Baik. Azab neraka. Pertama, kita nak tengok kedahsyatan azab. Allah nak gambarkan kedahsyatan azab ni. Sampaikan ahli neraka, kalau diberi pilihan untuk dia ganti dia dengan anggota keluarganya, nescaya dia sanggup. Nak cerita dahsyatnya neraka, tak ada dah nilai kasih sayang ketika itu. Kasih sayang tu nombor 2. Yang pertama, dia nak selamat daripada neraka. Kalau diberi pilihan untuk dia tukar dengan semua orang atas muka bumi, nescaya dia akan setuju. Kalaulah ada. Tapi benda tu tidak berlaku. Nak gambarkan betapa dahsyatnya. Kalau boleh tukar dengan isteri dia, dia sanggup je waktu. Isteri dia masuk neraka, masuk syurga. Atau kalau boleh tukar dengan anak dia, dia sanggup. Yang penting dia selamat daripada neraka. Nak gambarkan betapa dahsyatnya neraka. Kita boleh rujuk surah Al-Maidah ayat 36. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bih min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum azabun alim. Orang kafir dalam neraka ni, kalau diberi pilihan, kalaulah diberi pilihan, mereka boleh tukar semua yang mereka ada atas muka bumi ini untuk mereka selamat, nescaya mereka akan buat, mereka akan minta. Tetapi Allah sebut ma tuqbila minhum, Allah tidak akan terima. Allah tidak akan terima. Walaupun mereka nak tukar dengan semua ada atas muka bumi, mereka seorang je keluar, nescaya tidak, Allah tidak akan terima. Nak cerita kekal dalam neraka itu. Yang ini lebih jelas. Surah Al-Ma'arij ayat 11 hingga 16. Yawaddu yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang mujrim, orang ahli neraka ini, dia bercita-cita waktu tu kalau boleh tebus diri dia dengan anak dia, wa sahibatihi wa akhi, dengan isterinya dan saudara-saudaranya. Kalau boleh tebus, tidak tebus waktu tu. Wa fasilatihi allati tuwi, atau kaum kerabatnya, kaum kerabatnya yang melindunginya. Kalau boleh tukar, dia nak tukar waktu tu. Wa man fil ardi jami'an summa yunji. Kalau boleh semua orang atas muka bumi ni, semua sekali dia nak tukar supaya dia seorang selamat. Tapi kata Allah, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha laza, sungguh neraka itu apinya yang menjulang-julang. Ini gambaran awal betapa dahsyatnya neraka, sehingga hilang kasih sayang pada semuanya. Dia sanggup buat apa sahaja asal dia selamat. Ini juga hadis riwayat Imam Bukhari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Allah berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya. Allah kata, "Lau anna laka ma fil ardi min syai' akunta taftadi bih." Allah kata, kalaulah kamu ada sesuatu di dunia yang boleh tebus kamu daripada neraka ni, adakah kamu nak melakukan tebusan tersebut, nak ganti kamu keluar pada neraka, orang tersebut masuk ke dalam neraka? Dia kata, "Na'am." Ya wahai Allah. Maka ketika tu Allah berkata, "Aradtu minka ahwana min hadha." Aku minta daripada kamu benda yang lebih ringan daripada ini. Wa anta fi sulbi Adam alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Aku minta benda yang paling mudah daripada kamu. Masa kamu dalam belum lagi di alam dunia ini, di alam roh, supaya kamu jangan syirik. Aku minta ketika itu. Tapi bila kamu hidup dekat dunia, kamu syirik kepada aku. Mana benda mudah je. Jangan mempersekutukan Allah. Tapi kamu buat juga, maka kenalah, rasalah seksaan dalam neraka. Kamu tidak ada peluang lagi nak menukar, nak mengganti, nak menebus diri kamu dengan perkara-perkara yang lain. Baik. Kita tengok tahap azab. Sebagai contoh, Allah sebut dalam Quran, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lam tajida
lahum nasira walan tajida lahum nasira. Allah firman surah An-Nisa ayat 145, sesungguhnya golongan munafikin, mereka ni akan diletakkan di neraka yang paling bawah. Nak tunjuk kata neraka ni siksaan dia ada peringkat-peringkat. Golongan munafikin ni paling bawah dan mereka tidak akan mendapati sesiapa pun yang dapat membantu mereka. Maknanya apa? Makna siksaan yang paling berat. Sebab golongan munafikin ni munafik dari sudut akidah. Mereka menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keimanan. Kononnya mereka Islam, tapi hakikatnya mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka tak suka, mereka benci kepada Islam. Malah mereka menzahirkan Islam itu pun ada tujuannya. Tujuannya untuk merosakkan Islam itu sendiri, ataupun menjadi ejen kepada bukan Islam, sebagaimana golongan munafikin di Madinah. Baik, dia munafik ni ada dua. Satu munafik di sudut akidah, yang kedua sudut akhlak. Kalau munafik di sudut akidah, yang ni berat. Berat dalam arti kata dia sembunyikan kekufuran, zahirkan Islam. Dia menjadi ejen musuh di kalangan umat Islam. Tapi yang kedua, munafik di sudut akhlak, iaitu orang yang mempunyai ciri-ciri. Golongan munafik tu, iza haddasa kadzaba, kalau dicakap bohong, diberi amanah dia khianati amanah, kalau dia janji tidak tepati janji, kalau dia bergaduh, bertengkar, dia akan berlebih-lebihan. Ini ciri-ciri orang munafik. Siapa yang ada ciri-ciri ini, belum tentu dia munafik yang kita maksudkan ni, tapi kita sebut sebagai munafik su akhlak. Akhlaknya dia berdosa kerana ada ciri-ciri akhlak golongan munafik tersebut. Tetapi golongan munafik yang sebenar, mereka ada ciri-ciri itu. Cuma bukan kerja kita lah nak label orang munafik yang ini. Serahkan pada Allah Ta'ala. Malah kita tengok bagaimana Nabi SAW berhadapan dengan golongan munafikin di Madinah. Nabi tak beritahu sahabat siapa mereka. Malah mula-mula sekali Nabi pernah menyembahyangkan kepada seorang orang munafikin yang mati. Kemudian Allah tegur, lepas tu Nabi tak solat lagi dah. Dan para sahabat melihat Rasulullah dan juga penyimpan rahsia Rasulullah, tak ingat Uzaifah ke ataupun Usamah, salah seorang itu menyimpan rahsia senarai nama golongan munafikin. Andai kata ada kematian, mereka lihat sahabat ni pergi ke tidak. Kalau sahabat ni tidak solat, sahabat-sahabat lain juga tidak solat. Secara halus Nabi berhadapan dengan golongan munafikin. Ini mengajar kita jangan mudah-mudah kita melabelkan seseorang itu munafik. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Baik. Nak tunjuk kata golongan munafikin ni siksaan paling bawah, makna paling dahsyat lah. Nak tunjuk kata tahap-tahap azab tu ada. Begitu juga orang kafir. Ada orang kafir diberikan gandaan azab. Sebagai contoh, Allah Ta'ala firman surah An-Nahl ayat 88, alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir yang menghalangi dirinya serta orang lain dari jalan Allah, kami tambahkan mereka azab di samping azab yang sedia ada. Kami tambahkan azab. Makna orang kafir ni bila dia mati dengan kekufuran tu ada ada bentuk azab dah pada mereka. Tapi bagi orang kafir yang dia ekstra, dia bukan sekadar kufur, tapi dia menentang pula. Mana dia buat dua kesalahan, maka kata Allah kami tambah satu lagi azab, gandakan azab. Nak tunjuk kata azab tu berbeza mengikut jenis kesalahan. Ni kita tengok orang yang paling ringan azab pula. Tadi paling berat, tadi antara yang berat, ni kita tengok yang ringan pula. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Samurah, dia mendengar Nabi SAW bersabda, inna minhum man ta'khuzuhu an-naru ila ka'bai wa minhum man ta'khuzuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khuzuhu ila unuqih. Nak cerita perbezaan tahap azab dalam neraka, ada di kalangan ahli neraka ni yang dibakar sampai buku lali je. Tapi jangan kita anggap ringan, walaupun tahap buku lali.
Ada yang dibakar sampai pinggangnya, dan ada yang dibakar sehingga lehernya. Jenis-jenis azab mengikut kesalahan yang kita lakukan di dunia. Yang ni seringan-ringan azab. Nabi kata, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yuda'u fi akhmasi qadamaihi jamrah yaghli minhuma dimaruh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seringan-ringan azab ahli neraka adalah seseorang yang diletakkan di bawah dua tapak kakinya seketul dari batu daripada neraka, yang mana akibatnya menggelegak otaknya, cair. Maknanya letak jamrah. Jamrah ni batu kecil je, cuma batu daripada neraka letak bawah tapak kaki dia, menyebabkan otaknya itu menggelegak. Nak cerita panah. Ini seringan-ringan azab. Sebab tu tuan-tuan, bila kita melihat betul-betul azab ini, kita akan berhati-hatilah dalam kehidupan. Kita ni tak mau langsung, kalau boleh, cerita tentang neraka ni, merasai azab neraka. Baik. Sekarang kita tengok pula bentuk-bentuk azab. Tadi itu sekadar umum. Sekarang ni kita nak fokus satu persatu. Contoh-contoh azab dalam neraka. Yang pertama, yang setiap yang dimasukkan ke dalam neraka itu, kulitnya akan hangus, dibakar oleh api neraka. Kenapa difokuskan kepada kulit? Sebab pada kulit itulah ada deria rasa. Yang mana ahli neraka ni dia akan rasa azab neraka tersebut daripada kulit tadi. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Kita tengok nanti ada ayat yang lain lagi. Allah firman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Setiap kali kulit ahli neraka ni hangus, Allah akan ganti dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka rasa seksaan itu. Maka tuan-tuan, bila kita ambil hakikat ayat Quran ini dengan realiti kajian saintis, maka terbukti deria rasa kita ni ada pada kulit. Jadi kenapa Allah ganti kulit yang baru? Allah sebut supaya mereka merasai seksaan. Mana rasa itu pada deria kulit tadi. Maka Allah jadikan kulit yang baru, bakar lagi, sakit lagi, hangus, ganti lagi kulit yang baru. Nah, ni yang pertama, seksaan azab. Baik. Itu yang pertama, membakar kulit. Ni pun dah dahsyat dah tuan-tuan. Kalau kita di hakikat di dunia kita tengok orang yang kulit terbakar macam mana, sakit dia. Ada yang bawa mati. Tahap kebakaran 70%, 50% ke atas tu sudah cukup boleh bawa kepada kematian. Itu bakar kulit di luar. Nak cerita sakit tu tuan-tuan, sakit. Kemudian sahar. Sahar ni dituangan air panas. Ambil air panas mendidih, tuang atas kepala. Ni satu bentuk azab juga dalam neraka, ya. Sebagai contoh, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 19 hingga 20, yusharu bihi yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Ahli neraka ni akan dituang atas kepala mereka air yang teramat panas, menggelegak panas, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, yang mana menghancurkan apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Air panas ni tuang, dia bukan takat dekat luar, dia meresap masuk dalam, memusnahkan apa yang dalam dan juga di luar. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya pernah pergi satu surau yang saya lihat seorang budak tu yang kena tuang air di belakang dia. Budak lebih kurang 4 tahun seorang lagi 8 tahun, abang dan adik. Dengan begitulah 4-5 tahun dengan abang seorang lagi. Selesai kuliah Isyak, ada jamuan. Masa jamuan tu seorang AJK dia tanya saya, "Ustaz kenal tak budak-budak ni?" Saya kata saya tak kenal. Saya ingat budak ni mungkin keluar surat khabar hafal Quran ke apa. Dia kata dia pun panggil budak tu, dia selak belakang baju dia. Selak baju sebelah belakang. Bila saya tengok belakang tu, Masya Allah, keadaan kulit belakang tu
Dia jadi teruk lah. Saya pun tanya kenapa. JK ni berkata, ustaz ni ayah dia tuang ayak panas. Atas belakang dua-dua budak tu. Budak yang 4-5 tahun tu seorang lagi 8 tahun. Lebih kurang begitu. Umur tu saya tak berapa ingat. Tapi 2 orang budak. Ya. Kenapa? Kenapa ni benda pelik lah. Saya pun macam logik tak logik je. Tapi yang tu yang dia beritahu. Kerana bapak ni balik, dia nak makan satu jenis biskut. Tapi anak tu dah makan dulu dah. Ni bapak jenis apa pun tak tahulah. Tapi kena tangkap. Nak cerita kita tengok pun Allah tak sampai hati. Budak dalam keadaan tak tahu apa-apa, kulit dia macam tu. Dalam neraka lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Patutnya kita ambil iktibar supaya kita nanti dalam neraka tidak kena sedemikian rupa. Malah lebih dahsyat. Tuangan air panas dalam neraka, dia bukan takat kulit, dia masuk dalam tubuh, merosakkan habis yang dalam tubuh tu. Tak apa lagi, tuan-tuan, kita tengoklah hadis ni. Lagi dahsyat. Menceritakan bagaimana air panas yang dituang atas kepala tu. Nabi kata, innal hamima la yusabbu ala ru'usihim fayanfuzu hatta yakhlusa ila jawfi fasilat ma fi jawfi hatta yamruqa min qadamai wa huwa as-sahru summa ya'udu kama kan. Rawahu Tirmizi. Kata Nabi SAW, mereka akan dituang air panas atas kepala mereka. Dan air panas dia akan meresap masuk ke dalam perut, mencairkan apa yang terdapat dalam tubuh mereka, dan semuanya mengalir keluar daripada kaki. Maknanya apa? Lebur. Tuang, dia turun habis semua gitu kan. Lepas tu Allah jadikan balik isi dia. Tuang, sakit tu tuan-tuan. Tak terkata sakitnya. Sebab tak mati dah. Kalau mati habis cerita. Maksudnya tak mati, teramat sakit. Mana kita kena sikit pun terkena. Kalau sengaja pergi bakar, tu berdosa lah. Tapi kalau terbakar, terkena ayak panas, itu pun sudah cukup menyakitkan. Ini kan pula sedemikian rupa. Ini as-sahr. Baik. Bentuk azab lain adalah lafah. Lafah ni tuan-tuan, muka yang dipanggang atas api. Nak kata panggang tak, dia ambil muka tu, dia tenyih atas api tu. Itu lafah. Macam kita bakar burger tu kan? Kiri kanan lafah sedemikian rupa. Makna muka tu akan disembam atas api neraka, kiri kanan. Ini juga sebahagian daripada azab. Kenapa muka? Muka ni kan salah satu anggota penting pada manusia. Kita ni sanggup habis duit banyak kerana nak jaga muka tu lah. Mulia. Tapi bagi orang yang dia tidak menggunakan akal yang Allah bagi, yang mulia ni akan jadi hina pada hari akhirat kelak. Akan disembam atas neraka. Kita tengok firman Allah Ta'ala surah An-Naml ayat 90. Wa man jaa bis-sayyi'ah fakubbat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Tengok kata Allah Ta'ala. Siapa yang datang membawa amal kejahatan, perkara dosa, maka mereka akan sebut ditumuskan muka dalam neraka. Sembam muka dalam neraka itu, sambil dikatakan kepada mereka, kamu tidak diberi melainkan balasan apa yang telah kamu lakukan. Mana Allah Maha Adil. Jangan salahkan Allah. Apa yang kamu buat itu tidak lain, tidak bukan apa yang kamu kerjakan di dunia. Itulah salah satu syair Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata, terjemahannya, andai kata Allah Ta'ala itu mengazab dengan sebab dosa, maka itu menunjukkan keadilan Allah. Kalau Allah azab kita dengan sebab dosa kita, bukankah itu Allah adil? Kita buat salah, kita kenalah. Dan namun sekiranya Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita, maka itu menunjukkan Allah Ta'ala itu Rahim, Maha Penyayang. Jadi Allah sebut, kamu tidak diberi melainkan balasan apa yang telah kamu lakukan. Jangan salahkan Allah. Ini lafah. Muka ni lagilah sakit tuan-tuan. Sebab muka ni kulit lagi halus kalau berbanding dengan anggota tubuh yang lain. Seterusnya sahab. Sahab ni, perkataan ni diambil dalam Al-Quran lah, perkataan tersebut. Sahab ni ahli neraka, dia bukan dibawa ke dalam neraka tu dengan cara berjalan. Ada yang diseret muka dia. Mana nak kata macam mana
pegang kaki, ikut barangkali tarik. Muka dia tu terseret atas neraka. Ni keadaan yang berbeza-beza tuan-tuan, mengikut bagaimana kesalahan yang telah dilakukan di semasa hidup dia. Firman Allah Ta'ala, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim zuqu massa saqar. Orang yang masuk neraka ini, mereka diseret dalam neraka dengan keadaan tertiarap atas muka mereka. Seret, pegang muka mereka tu atas api neraka, tarik. Dahsyat. Tak dapat kita nak membayangkan gambaran yang sebenar, sebab kita tak pernah nampak keadaan sedemikian rupa. Tapi itulah neraka yang merupakan tempat azab. Baik. Firman Allah Ta'ala surah Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Mereka pada hari kiamat, mereka akan diseret di atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu, pekak. Tempat kediaman mereka neraka Jahannam. Tiap-tiap kali malap julangan apinya, kami tambahi mereka dengan api yang menjulang-julang. Buta, pekak, bisu, dalam keadaan begitu, tarik mereka dalam neraka. Itu as-sahar. Dan seterusnya, muka yang dihitamkan. Ini disebut dalam neraka juga. Ada ahli neraka ni muka dia akan jadi hitam legam. Hitam legam akibat bakaran daripada api neraka. Malah dalam Quran Allah nak bayangkan betapa hitamnya muka neraka ini. Allah firman, ka'annama ughsyiyat wujuhuhum qita'an minal laili muzlima. Muka mereka ni seolah ditutup dengan malam yang gelap gelita. Mana hitam, sehitam-hitamnya, akibat kena bakarlah tuan-tuan dalam neraka. Dan ahli neraka, azab neraka juga, api neraka, dia akan membakar sehingga ke dalam tubuh ahli neraka. Sebab itulah antara hikmah kenapa ahli neraka ni dibesarkan tubuhnya, supaya bakaran tadi bukan sekadar membakar dari luar, tapi sampai ke dalam tubuh, membakar luar dan dalam. Maknanya itu yang sebenarnya terasa seksaan api neraka tersebut. Bentuk yang lain, ada yang terburai isi perut, maknanya dirobek isi perut. Keadaan ini berlaku pada dua contoh Nabi bawa. Yang saya bawa ni satu contoh, tapi ada satu lagi contoh. Sebagai contoh, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nabi kata, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnar fatandaliqu aqtabuh finnar fayaduru kama yadurul himaru birihah fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Nabi SAW bersabda, pada hari kiamat akan dilempar seorang lelaki ke dalam neraka, dalam keadaan isi perutnya terburai. Dia berlegar-legar dalam neraka itu seperti mana keldai berlegar-legar. Keldai yang dia berpusing. Keldai ni bila dia nak bagi hancur biji-bijian, dia ikat badan dia pada dia dipusing supaya nak mengisar biji-bijian itu. Jadi macam tu, berpusing-pusing dalam neraka itu. Lalu ahli neraka bertanya kepada dia. Dalam hadis ni seolah-olah maknanya ahli neraka ni sempat lagi dia menyapa. Ahli neraka bertanya pada dia, alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Mereka tanya, ma sya'nu, wahai fulan, apa dah jadi dengan kamu ni? Bukankah kamu ni dulu di dunia, kamulah orang yang suruh kami buat benda baik, dan kamu juga suruh kami supaya tinggalkan kemungkaran. Apa dah jadi dengan kamu? Tiba-tiba kamu pula masuk dalam neraka bersama dengan kami. Lalu dia berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf wa la ati wa anhaakum 'anil munkar wa ati. Ya, dulu aku di dunia,
Aku suruh kamu buat benda baik, tapi aku tak buat. Dan aku larang kamu buat benda mungkar, tapi aku buat. Ini bahaya tuan-tuan. Ini kita panggil pendakwah di pintu neraka. Mereka fokus pada orang lain, tapi terlupa pada diri mereka sendiri. Kadang-kadang dia bukan ikhlas nak menegur pun, sekadar mungkin profession dia atau sebagainya yang ajak orang buat kebaikan, cegah kemungkaran, tapi diri dia tak ikut. Ini penting tuan-tuan. Sebab tu Nabi sebut Quran, Allah sebut Quran, qu anfusakum ibda' binafsik. Mulakan dengan diri kamu. Maknanya sebelum nak kalut orang lain, tengok diri kita, bagaimana keadaan diri kita. Makna kita kena ikhlas menegur dalam keadaan kita nak orang jadi baik dan kita nak kita jadi baik. Ada dua hadis berkaitan dengan ini. Ini satu lagi kisah Abu Amir Al-Khuzai. Abu Amir Al-Khuzai, Nabi kata, aku lihat Abu Amir Al-Khuzai dalam neraka dirobek-robek perutnya. Siapa Abu Amir Al-Khuzai? Abu Amir Al-Khuzai adalah seorang pemimpin yang cukup dihormati di Mekah sebelum Nabi dilahirkan. Asalnya penduduk Mekah, Madinah, sebenarnya Hijaz ni, mereka tidak mensyirikkan Allah. Mereka mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail, Nabi Ibrahim tak syirik pada Allah. Walaupun mereka tak ikut sangat-sangat ajaran tu, tapi mereka tak syirik pada Allah. Abu Amir ini seorang pemimpin yang dihormati, menjadi pakar rujuk, seorang yang dianggap alim di sisi mereka. Abu Amir ni satu hari ketika dia pergi ke Syam naik ke utara, dia melihat penduduk Syam dalam ibadat mereka letak berhala di depan. Bila Abu Amir tanya, kenapa kamu buat macam ni? Mereka kata, nak sembah Allah tu tak nampak, maka kita kena adakan sesuatu supaya mudah kita nak menyembah Allah. Benda itu sebagai ganti Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah untuk bawa kepada Allah. Nak sembah Allah tak nampak, maka mereka letaklah berhala. Maka Abu Amir kata, ini sesuatu yang cukup baik. Maka dia bawa balik amalan berhala itu ke penduduk Mekah, dan akhirnya tersebarlah amalan menyembah. Belum menyembah berhala lagi, mereka menjadikan berhala itu sebagai wasilah, perantara antara mereka dengan Allah. Sembah berhala itu akan sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka terus sembah berhala tersebut. Siapa yang mulakan? Abu Amir Al-Khuzai. Dalam keadaan dia menjadi seorang yang menjadi tempat rujukan. Dia seorang yang alim, tempat rujukan. Tiba-tiba dia membawa sesuatu kesesatan dan diikut oleh orang lain. Sebab tu Nabi kata, aku lihat Abu Amir ni dirobek-robek perutnya. Ini sebahagian daripada azab dalam neraka. Baik. Ahli neraka ni tuan-tuan, mereka amat menyesal. Ni Allah cerita awal lagi. Kalaulah diberi peluang, mereka keluar daripada neraka, membetulkan keadaan, nescaya mereka akan betulkan keadaan. Kalau diberi peluang. Makna tak ada dah peluang tu. Kita yang baca ni tuan-tuan, jangan duk rasa bukan kita. Menjadi satu yang tidak sepatutnya. Bila cerita bab syurga, kita duk rasa kita. Bila cerita bab neraka, duk rasa orang lain. Berkemungkinan tak yang kita duk cerita ni tentang kita? Tak mustahil. Kita yang duk cerita kena tuang ayak panas, yang muka kena tarik. Janganlah kita duk rasa orang lain. Cuba kita letak kemungkinan kita lah orang itu. Baru ada perasaan gerun, takut, baru ada perasaan insaf. Kita duk cerita penyesalan ni, ikut-ikut kita, wal'ayazubillah. Kita tengok macam mana penyesalan ahli neraka. Bila dah masuk dalam neraka, mereka kata, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Ahli neraka ni bila duk kena azab dalam neraka, mereka kata, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada neraka ini, kembalikanlah kehidupan kami ke dunia, dan kalau kami buat kekufuran lagi, sesungguhnya kami orang yang zalim. Makna kalau kau bagi peluang kedua, kami hidup balik, kami tidak akan
melakukan sesuatu yang menyebabkan kami masuk dalam neraka. Ini satu kata-kata yang menggambarkan betapa dahsyatnya neraka tersebut. Lalu Allah berfirman kepada mereka, qala ikhsa'u fiha. Diamlah kamu dengan kehinaan dalam neraka, dan jangan kamu berkata-kata sesuatu pun kepadaku. Ini ahli neraka merayu-rayu supaya diberi peluang kali kedua. Dalam ayat yang lain surah Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Bila mereka dibalik-balik, muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, waktu itu mereka berkata, alangkah baiknya dulu semasa hidup di dunia kalau kami taat Allah, taat Rasul. Tak boleh buat apa dah dalam neraka. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Mereka kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu telah patuh kepada ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka telah menyesatkan kami daripada jalan yang benar. Rabbana atihim di'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berikan mereka 2 kali ganda azab dan laknat mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Dengan sebab mereka lah kami jadi sesat. Ini semua kata-kata ahli neraka, nak gambarkan penyesalan mereka ketika sedang diazab. Kita tak mau masuk dalam golongan yang begini. Jadi Allah Ta'ala cerita supaya kita dapat menyelamatkan diri kita daripada azab. Dan yang terakhir untuk pagi ini, bila kita cerita tentang neraka ni, apakah perkara yang kita boleh buat supaya selamat daripada azab neraka? Sebagai kesimpulan cerita tentang neraka, akan datang kita masuk tajuk yang baru dan yang terakhir tentang syurga. Apa yang kita boleh buat untuk selamat? Pertama sekali, jaga akidah. Sebab tu penting akidah yang benar itu. Jangan pandang ringan dalam masalah akidah. Syariat kalau tersalah, masih ada ruang Allah ampunkan. Tapi kalau sudah sesat, matilah keadaan akidah yang rosak, matilah keadaan kekufuran, maka tidak ada peluang untuk masuk dalam syurga itu. Syarat untuk masuk syurga, akidah yang benar. Dipastikan kita nak berguru dengan guru yang benar. Yang kedua, perkara paling basic untuk masuk dalam syurga, tak masuk dalam neraka, buat yang wajib, tinggalkan yang haram. Itu basic. Buat yang wajib, tinggalkan haram. Tak banyak baca Quran pun tak apalah, tak banyak sedekah pun tak apa, tu benda sunat. Yang penting yang wajib buat betul-betul, yang haram jangan buat. Ini kaedah ni ada disebut dalam hadis. Paling basic nak masuk syurga, yang wajib tu kena buat, yang haram jangan buat. Selebihnya ekstra, kita bukan takat nak masuk syurga, kita nak tempat yang tinggi dalam syurga tu, maka tambahlah ekstra perkara-perkara sunat dan sebagainya. Yang ketiga, macam mana kita nak jadi Habibullah, kekasih Allah. Kerana ada hadis yang menyatakan orang yang menjadi Habibullah, kekasih Allah ni, Allah tidak akan lempar dia ke dalam neraka. Nak menjadi kekasih ni apa ciri-ciri kekasih? Banyak. Antaranya, pertama, yang kata kekasih ni dia akan banyak mengingati kekasihnya. Yang pertama, dia akan banyak mengingati. Salah satu ciri kekasih Allah, dia banyak ingat Allah, zikrullah. Yang kedua, almar'u liman yuhibbuhu tabi'. Ciri kekasih juga, dia akan ikut betul-betul kehendak kekasih dia. Kekasih nak apa, dia tak mau akan kecewakan, dia akan cuba buat. Sebagaimana perintah Allah dan Rasul, kita akan cuba laksanakan walau apa keadaan sekalipun. Ini kekasih. Yang ketiga, sanggup berkorban apa saja. Ini kekasih. Walaupun dia ada duit sikit, tapi oleh kerana kekasih dia nak, dia sanggup gunakan duit yang sedikit tu. Dia tak ada duit pun tak apa, tak makan pun tak apa, asalkan yang dikasihinya itu makan. Sebagaimana mak dan ayah berkorban untuk anak, orang yang susah, hidup susah kan, dia sanggup korbankan. Saya tengok satu peristiwa, tuan-tuan, dekat Mestek. Saya dulu ada part time di Mestek, mengajar bahasa Arab, student medik ke Jordan. Depan Mestek tu dia ada tong sampah. Saya tengok bagaimana pengorbanan ibu tu, dia buang perasaan malu dia, Cina,
bangsa Cina non-Muslim. Baru balik sekolah, saya mengajar petang dalam pukul 3 macam tu. Nampak seorang ibu naik basikal buruk, bawa anak dia masih berpakaian sekolah. Ya. Berhenti sebelah tong sampah. Tong sampah tu depan orang awam. Mak ni masuk dalam tong sampah tu, panjat dan masuk. Ni bukannya tertutup dah, orang nampak. Mak ni masuk. Anak dekat luar ni bagui. Mak ni bagi apa, anak dia susun. Mana hak jenis tin, susun tin. Mana hak retas, susun retas. Dalam pakaian sekolah. Ni kata pengorbanan ni. Sayang anak ni mungkin. Saya beranggapan tengok tu saya jadi lembut. Lutut ni tak boleh cerita dah. Waktu tu rasa saya lah yang paling kaya. Bila lihat golongan yang sedemikian. Dia boleh susun dalam keadaan pakai baju sekolah tengah-tengah panas. Anak ni pun tak reti nak merungut. Barangkali yang dia kutip tu, kita tak tahu, mungkin bekal anak dia nak sekolah esok. Siapa tahu. Nak pergi jual dapat duit sikit, bagi anak dia nak sekolah esok. Anak ni pun punya baik walaupun dia bukan Islam. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Bila ada orang bantu, dia reti sebut terima kasih. Terima kasih. Maknanya itu dia kekasih. Sanggup buat apa sahaja demi yang dikasihinya. Sama kita dengan Allah Ta'ala. Sanggup, harta tak ada nilai untuk agama Allah. Masa pun sama untuk agama Allah. Sebab kita sayang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mengatasi segala-galanya. Seterusnya yang keempat, kita jadi seorang mujahid. Mujahid ni orang yang bersungguh-sungguh dalam agama. Orang yang bersungguh-sungguh untuk memastikan agama ini bukan sekadar untuk milik dia, tetapi juga menjadi milik orang lain. Bukan sekadar dia menampak keindahan Islam, dia nak orang lain juga nampak keindahan Islam. Dia nak Islam ini menjadi tertegak sebagai sebuah agama dan juga pemerintahan. Ini seorang mujahid. Dan yang keempat, memperbanyakkan amal soleh, itu bekalan kita lah. Dan yang terakhir, doa. Kena doa lah sungguh-sungguh supaya jangan dilemparkan ke dalam neraka. Ada hadis, tuan-tuan, saya ringkaskan sahaja. Hadis yang sahih. Orang yang minta nak masuk syurga, dia ulang 3 kali. Maka syurga akan berkata waktu itu, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam aku. Dan siapa yang minta supaya dihindarkan pada neraka 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku. Ulang 3 kali itu nak tunjuk kepada kesungguhan. Buktikan kesungguhan kita tak mau masuk neraka ini dengan cara kita berdoa bersungguh-sungguh. Jadi banyaklah doa tu. Antaranya saya dah bagi tahu pada tuan-tuan, selepas tahiyat akhir tu, sebelum bagi salam, doa 4 perkara tadi. Ya Allah, aku pohon kepadamu perlindungan daripada azab neraka, azab kubur, ujian kehidupan dan kematian, daripada kejahatan Dajjal. 4 benda sebelum bagi salam. Dalam hatilah bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab boleh sebut secara lisan. Jadi tuan-tuan, inilah serba sedikit apa yang dapat kita rumuskan, ringkaskan berkaitan dengan neraka, tajuk neraka. InsyaAllah akan datang kita bincangkan pula tajuk tentang syurga, tajuk yang terakhir insyaAllah. Saya buka lah kalau ada apa-apa tuan-tuan nak bincangkan sebelum kita tutup. Boleh kita. Ya, sila tu aja. Macam mana? Senarai macam mana? Baik. Soalan berkaitan dengan ahli neraka. Kalau melihatkan kepada dalil-dalil yang ada lah dalam Al-Quran, mungkin pernah saya tunjuk pada tuan-tuan, ahli neraka ni dia akan berdoa, minta pada Allah, ud'u rabbakum, dia minta kepada penjaga neraka, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Mintalah kepada Tuhan kamu supaya kami diringankan azab tu 1 hari. Tapi dalam ayat tersebut Allah menafikan, maknanya mereka tidak akan diberikan peluang sedemikian.
Jadi makna berpandu kepada ayat tu, mana yang kena seksa, seksalah. Cuma siksaan ahli neraka ni dia tafawut, berbeza-beza. Maknanya tak boleh kita ambil satu hukuman kita samakan untuk semua orang. Jadi bila berujuk pada dalil hadis tadi, yang mana ahli neraka ni tempat menegur, mungkin untuk satu golongan-golongan tertentu lah dalam neraka. Kita tak boleh nak ambil satu hukuman tu kepada keseluruhan ahli neraka, sebab berbeza-beza jenis kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya tak berani nak pergi jauh pada itu. Yang kedua berkaitan dengan list ahli neraka. Kita pun tak tahu siapa yang masuk list, siapa, kita tak tahu. Dan kita tidak disuruh untuk mengambil tahu benda tu, sebab ianya rahsia Allah, dalam ilmu Allah. Cuma kita disuruh berusaha supaya tidak masuk dalam neraka. Sekadar itu bidang kuasa kita. Maka kita buat sekadar yang Allah beri ruang itulah. Dan kita meyakini sungguh-sungguh Allah tidak zalim, dan Allah maha adil. Tidak ada orang yang baik amalannya, taat dia, tiba-tiba Allah masukkan ke dalam neraka. Dia tidak akan kontra Allah Ta'ala, Tuhan yang maha adil. Justru kita usaha untuk jadi baik, melakukan ketaatan supaya tidak dimasukkan ke dalam syurga. Setakat itulah dalam bidang kuasa kita. Walaupun di sisi Allah, Allah dah tahu dah siapakah ahli-ahli neraka itu. Itu ilmu Allah kan. Bila kita mengaji Allah alim, Allah amat mengetahui, maka ilmu Allah itu mendahului segala-galanya, bermula daripada yang lepas, yang sedang, dan yang akan datang. Justru yang akan datang tu Allah dah tahu. Semua itu terkandung dalam ilmu Allah. Disitulah letaknya segala ketentuan yang kita sebut sebagai qada dan qadar itu. Maka tu Haji sebut tadi, senarai itu tidak mustahil. Allah dah tahu dah semua tu. Cuma kita ada ke tidak, yang tu kita tak tahu, dan kita pun tak mampu tahu. Cuma yang Nabi ajar, bukan kita perlu ambil kira senarai itu, tapi kita perlu bersungguh-sungguh minta supaya tak masuk ke dalam neraka dan disusulkan dengan tindakan kita. Setakat itulah yang boleh saya jawab. Adakah akan berubah qada dan qadar? Itu semua urusan Allah Ta'ala. Kita serah pada urusan Allah. Bila kita cuba nak, sebab itulah para ulama dalam masalah qada dan qadar ni amat berhati-hati. Jangan sampai kita pula cuba menghukum bagi pihak Allah, kita cuba mengaturkan pihak Allah. Jadi itu Allah Ta'ala, urusan Allah Ta'ala. Yang kita ni, apa yang Allah bagi ruang pada kita, kita guna yang itu. Selebihnya serah pada Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Assalamualaikum. Silakan. Ya. Keimanan. Baik, soalan tu Haji ni sebenarnya dia benda tu yang berlaku daripada zaman Rasulullah lagi dan berterusan. Malah antara perkara pertama yang Nabi cuba nak ingatkan pun, bila Nabi naik ke Bukit Safa itu, dia sampai arahan dakwah terang-terangan, itu juga hakikat yang antara yang pertama Nabi nak bagi tahu. Kalau aku bagi tahu kamu nanti ada hari akhirat yang neraka apa, adakah kamu waktu orang marah kan? Baik. Sebab Nabi nak menanamkan kepentingan kita beriman dengan hari kemudian. Sebab hari kemudian tu dia akan memberi kesan kepada kehidupan kita sekarang. Cuma jangan kata orang bukan Islam. Orang Islam sendiri pun sama. Maknanya kita nak tengok bukan Islam tu agak jauh. Tapi orang Islam sendiri pun kurang penghayatan terhadap hari akhirat.
Mereka sekadar tahu tetapi tiada penghayatan. Tuan-tuan, itu sebablah dalam Al-Quran ni banyak Allah Ta'ala berikan gambaran-gambaran akan datang, supaya bila orang ni bila baca Quran, dia boleh hayati penyesalan, gambaran azab itu paling tidak terasa pada diri dia, kebimbangan, takut dia nanti termasuk golongan yang menyesal di azab tersebut. Dia balik kepada persoalan basic lah, sejauh mana mereka ini betul-betul nak mengambil agama itu sebagai cara hidup mereka. Makin bila orang tu makin jauh hidup daripada agama ni, dia sekadar mengambil agama tu sebagai ilmu, bukan amalan, penghayatan ataupun amal, sekadar nak tahu. Kita belajar ni, kita kena ada satu tanda tanya, kenapa kita belajar? Kita belajar untuk, saya sebut dahulu, kita belajar ilmu agama ni untuk dua perkara. Pertama, untuk kesempurnaan ibadah yang kita buat. Kita nak ibadah kita ni jadi sempurna, yang terbaik. Yang kedua, untuk kesempurnaan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Kita nak hidup kita lurus sebagaimana syariat nak, dan kehidupan yang lurus ini akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Jadi itu tujuannya. Tapi hari ini kebanyakannya orang yang ditanam untuk belajar sekadar tahu, nak tahu, bukan nak hayati dan amalkan dalam kehidupan. Jadi sekadar tahu sajalah, tidak ada kesan apa-apa dalam kehidupan sehariannya. Sama juga hari akhirat ni benda sukar, benda akan datang. Nak cerita benda gaib bukan senang. Sebab tu dalam Quran Allah gandikan lebih daripada 20 ayat beriman pada Allah hari akhirat. Beriman pada Allah hari akhirat, tak sebut dah benda lain. Nak cerita akhirat tu cukup penting. Dia hanya orang yang boleh mengikuti betul-betul pengajian, menghayati, orang ni akan merasai. Dalam kita baca kisah-kisah orang soleh, ada orang soleh ni sampai bila baca tentang ayat-ayat tentang syurga, mereka menangis. Tentang neraka, mereka menangis. Tentang syurga, mereka menangis sebab mereka bimbang. Mereka duk baca-baca tu, bukan mereka. Kita tak ahli syurga, bimbang takut mereka tak masuk golongan itu. Bila baca tentang ahli neraka, mereka menangis sebab mereka bimbang mereka lah orang tersebut. Jadi sampai tahap begitu sekali penghayatan. Jadi hidup kita ni paling tidak basic, ingat dosa pahala tu je. Ingat dosa pahala. Makna kita nak tanam benda ni berdosa. Anak kita pun sama, dibuang sampah, kita tanya dia, kalau ambil sampah ni, bubuh latar sampah, dapat pahala tak? Dapat. Kalau sebaliknya buang, dapat dosa tak? Dapat. Basic dosa pahala ni akhirat. Dunia tak nampak, tapi dosa pahala ni lah bekalan kita nak bawa nanti ke akhirat, dan nak menentukan kejayaan kita di akhirat nanti. Dapat syurga ke ataupun tidak. Nak menentukan kita berjaya dapat rahmat Allah ataupun tidak. Susah sangat cerita dosa pahala, syurga neraka. Paling tidak. Anak-anak kecil kita kadang umur 5 tahun balik boleh cakap, buat macam ni masuk neraka. Paling tidak, walaupun teori itu tak berapa tepat sangat kan? Tapi nak cerita, asas tu ada. Kita bina macam itulah kehidupan kita. Buat macam ni dapat pahala. Yang ni berdosa. Ciri-ciri ahli syurga begini, ciri-ciri ahli neraka begini. Tekan basic dalam rumah kita tu, supaya dia keluar, dia ingat neraka, syurga, dia ingat dosa, dia ingat pahala. Tu paling basic lah kita nak tanam. Orang bukan Islam tu lagi susah lah. Orang Islam sendiri pun tak. Tapi saya pernah bincang dengan orang Kristian, mereka pun ada kepercayaan hari akhirat, macam kita lah. Cuma mereka tidak ada pendetilan sebagaimana kita pada hari akhirat. Mereka juga ada penghujungnya, syurga dan neraka. Dan lihatlah bagaimana orang Kristian, sama juga, jauh daripada kepercayaan dia sendiri. Zina dalam Kristian tak boleh. Asal dalam Kristian juga perempuan tutup rambut, sebagaimana padri kalau kita sebut untuk orang perempuan kan di gereja. Itu pakaian asal dalam kitab Injil, aurat dia. Tapi mereka tak ikut. Jadi begitulah tuan-tuan. Dia balik kepada isu kita belajar ni untuk apa? Untuk sekadar tahu. Ramai orang bukan Islam yang jauh lebih hebat tahu daripada kita. Tapi kita nak belajar untuk kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan hidup kita ini, supaya kita sempurna hidup kita nanti pada hari
akhirat kelak. Kita nak datang ni niat aku nak perbaiki diri aku ni, baru akan berlaku penambahbaikan itu. Bukan sekadar datang untuk dengar sahaja. Wallahu a'lam. Saya tak mampu nak bagi jawapan, tetapi sekadar pandangan sajalah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kuliah kita ini dapat memberikan sedikit sebanyak iktibarlah kepada diri kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah taala li wa lakum. Wabillahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa man. Wallahu ta'ala